Assalamualaikum dan salam syarakusan bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita. Persidangan Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak 2022 SUTC 2022 yang julung kali diadakan telah berlangsung dengan jayanya di Hotel UCSI Kuching. Seramai 280 orang telah menyertai persidangan itu di mana 13 kertas teknikal telah dibentangkan oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan utiliti dan telekomunikasi. Selain itu, ia turut memperlihatkan pengisian seperti sebuah bengkel interaktif serta forum yang melibatkan 6 ahli panel dari sektor telekomunikasi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Jilahi Narawi memberitahu Sarawak memerlukan polisi garis panduan serta peraturan demi memudahkan penyelarasan serta kerjasama dalam kalangan semua agensi kerajaan berkaitan dan juga pihak berkepentingan lain. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan persidangan tersebut pada Jumaat. Sehubungan itu, Dato' Jilahi menyambut baik penganjuran SUTC 2022 sebagai platform untuk kena pasti sebarang cabaran, isu serta jalan penyelesaian secara menyeluruh dalam usaha mencapai liputan penuh utiliti dan telekomunikasi di Sarawak menjelang 2030. Terdahulu pada persidangan sama, Dato' Jilahi menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Kerajaan Negeri Sarawak melalui Sarawak Multimedia Authority SMA untuk melaksanakan Sistem Communication Infrastructure Permit Management CIPM di negeri ini. Pertukaran dokumen MOU itu disempurnakan oleh Pengarah MCMC Sarawak, Adiman Ajem bersama dengan Pengurus Besar SMA Professional Technologies Dr. Zaidi Razak. MCMC dalam satu kenyataan media pada Jumaat memberitahu di bawah MOU tersebut, Kerajaan Sarawak melalui SMA telah bersetuju untuk guna pakai sistem CIPM kelolaan MCMC bagi menambah baik proses pengurusan permit sedia ada selain mengurangkan ketirisan pada pendapatan kerajaan negeri. Katanya sistem ini bukan sahaja untuk pastikan struktur menara yang didirikan oleh pihak penyedia perkhidmatan mempunyai kelulusan daripada Kerajaan Sarawak, malahan ia juga dapat mengenal pasti struktur menara telekomunikasi yang beroperasi tanpa permit sah. Berita seterusnya. Projek stesen mini janakuasa hidroelektrik HEP Kota 2 berkapasiti 10.5 MW mampu menampung keperluan terkini tenaga elektrik serta jangkaan pertumbuhan pada masa depan di daerah lawas. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu ini adalah sehingga daerah tersebut dihubungkan kepada grid utama negeri melalui projek penyambungan grid utara. Katanya semenjak HEP Kota 2 mula beroperasi pada tahun 2020, hampir 40% daripada penjanaan bekalan elektrik ke grid tempatan adalah dari tenaga hidro sekaligus menyokong kestabilan grid serta mengurangkan kebergantungan kepada janaan kuasa melalui diesel di daerah itu. Beliau berkata demikian setelah melawat ke stesen tersebut baru-baru ini. Timbalan Menteri itu menjelaskan matlamat utama adalah untuk menggantikan kebergantungan terhadap diesel sebelum bahagian limbang termasuk daerah lawas dihubungkan kepada grid utama bagi menjamin kebolehpercayaan serta kestabilan bekalan. Ujarnya projek penyambungan grid utara dijangka siap pada tahun 2024 dan ia akan menyediakan sistem bekalan elektrik yang moden kepada penduduk limbang dan lawas. Seterusnya merancangkan lagi pembangunan di kawasan tersebut. Di Lundu pula, seramai 60 ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK telah menerima sijil lantikan semula dan sijil pelantikan baru bagi Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu pada Jumaat. Pegawai Daerah Lundu, Gustian Durani hadir mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan menyampaikan sijil-sijil berkenaan. Azizul yang menyaksikan penyampaian sijil tersebut secara maya berkata KMKK yang dilantik perlu bergerak seiring dengan rentak pembangunan agar tidak ketinggalan dalam arus pemodenan. Ke arah itu, beliau menyeru agar pemimpin KMKK dapat menjadi tonggak dan tempat rujukan pembangunan di sesebuah kampung dan sentiasa mendengar keluhan maupun keperluan penduduk tanpa mengira latar belakang politik, bangsa dan agama. Dalam masa sama, beliau berharap agar semua KMKK yang dilantik dapat menjalankan tanggungjawab, amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dengan sebaiknya serta menjalankan tugas dengan penuh integriti. Diharap agar KMKK dapat terus bekerjasama erat dengan pejabat daerah Lundu, Majlis Daerah Lundu, Pusat Khidmat
saya sebagai wakil rakyat dan seluruh agensi-agensi lain yang terlibat ke arah kita memajukan tunduk sematan Tanjung Datuk ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih tinggi lagi. Sama-sama kita boleh melakukannya. Laporan selanjutnya, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Dr. Richard Rapu turun padang pada Jumaat untuk meninjau status beberapa projek transformasi bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Projek-projek yang ditinjau adalah yang dikesan mempunyai sedikit masalah atau perkara-perkara berbangkit dalam pelaksanaannya. Dr. Richard memulakan lawatannya ke tapak projek membina benteng hakisan tanah bernilai RM200,000 di Rumah Panjang Tanjung Paulayar. Difahamkan atas sebab-sebab tertentu, skop kerja untuk projek tersebut terpaksa ditukarkan. Selepas itu, beliau meninjau satu lagi projek RTP membina benteng hakisan tanah di Mutok Tabau Layar Betong yang bernilai RM150,000. Bagi projek itu, serah tapak kepada pihak kontraktor telah dilakukan pada bulan Disember 2021. Namun, pihak kontraktor hanya memulakan kerja baru-baru ini dan projek tersebut dijangka siap lewat dari yang dijadualkan. Lokasi terakhir dilawati Dr. Richard adalah projek RTP menaik taraf dan membaik pulih padang futsal di Pelikoi Betong dengan kos RM200,000. Serah tapak telah dilakukan pada bulan Oktober 2021 dan ianya telah melepasi tempoh dijadualkan siap iaitu pada 14 Mac 2022 yang lepas. Perkembangan COVID-19 pada Sabtu dengan Sarawak mencatatkan 596 kes positif baru melibatkan 35 daerah sekaligus meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 299,585 kes setakat ini. Menerusi laporan harian Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 222 kes dikategorikan sebagai klinikal 1 iaitu tiada gejala, 369 kes dalam kategori 2 gejala ringan, masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 4 iaitu jangkitan paru-paru dan yang memerlukan oksigen, manakala 3 kes dalam kategori 5 memerlukan ventilator. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti tertera. Kenyataan sama juga memaklumkan terdapat 1 kes kematian baru akibat wabak itu yang dilaporkan pada 31 Mac 2022 melibatkan seorang wanita berumur 83 tahun di Limbang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahirah Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.